agama, bomoh ni memang sebahagian daripada agama Islam. Okay? So this guy being very new to it, dan telah dia pun ikut sampai sekali dia kata dia kena menyembah berhala yang bertanduk-tanduk. Betul lah, I don't know what was that. And then he called me, he asked me what's the whole thing about. So that's where I told him it is not Islamic at all. So tapi apa yang berlaku tu, bila I cakap macam tu, dia bergaduh dengan isteri dia keluar terus daripada balik negara dia. So I think I'm a bit responsible for the split. I hope not lah, but so at the moment gejala ini di Malaysia, walaupun tidak didedahkan secara luas, but is coming a big problem, not only among the Malay Muslims but also the non-Malay Muslims. Apa pandangan Tuan Ustaz terhadap ini, dan apakah tindakan oleh JAKIM dalam usaha untuk membendung gejala bomoh syirik ini? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Number one, bukan semua bomoh itu syirik. Bukan semua bomoh ada jin. Kita kena bahagikan dulu. Sebenarnya biasanya dulu-dulu bomoh ni lebih kepada perubatan tradisional, perubatan Islam kononnya. Tapi kemudian ni manusia ni ramai yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur yang lain, maka terlibatlah dalam bidang you punya definition bomoh. So macam mana kita nak bendung supaya orang tidak terlibat, tidak terpengaruh oleh perkara-perkara semua ini? Saya rasa yang paling utama akidah, tiang Islam. Kalau dah faham akidah, dia tak akan terlibat. Sebab apa? Sebab you tengok apa yang dia buat, you tahu jelas itu tak betul, itu syirik contohnya. So the point is, nak bendung is akidah. Problem is kita buat cara salah. We always do the wrong way. Contohnya, okay, sekarang ni I use another example for this. Kristian nak gunakan perkataan Allah, apa kita buat? Kita takut nanti orang Islam terkeliru, yang akidah masuk Kristian, betul? So kita halang, tak boleh pakai, tak boleh. So kita bina dinding, tak kasih Kristian gunakan Allah. But we are not building the akidah. We are using the law. Kita gunakan undang-undang untuk mempertahankan akidah, bukan melindungi akidah orang Islam. Akidah bukan melindungi, akidah dibina. We supposed to build the akidah. Now we're doing the same thing. I'll ask the government to stop the bomoh. No, build the akidah and go and do dawah to the bomoh. Bring the bomoh back to become a normal Muslim. It's not so for me. Bring them. Let's talk. Okay. So bagi saya, kalau orang dah terpesong, orang dah sesat, tugas kita ni doa kepada Allah semoga Allah bagi hidayah. Tugas kita kedua, cari ilmu, pergi bincang dengan dia. Apa salahnya? Takut bomoh kah? Ingat bomoh ada kuasa. Dalam Quran, surah Fatir surah ke-35 ayat 61, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 106, bahawa Allah lah yang mempunyai kuasa terhadap segala-galanya. Dalam alam ini tak ada sesiapa yang ada kuasa melainkan Allah. Kalau kita percaya dia ada kuasa, kita boleh jatuh kepada syirik. So nothing so special, but it's something that sesuatu yang amat memalukan kalau cakap bomoh yang tentang kapal terbang tu. Satu dunia orang ketawa. Dahlah kita kata Malaysia ni negara Islam, betul ke? Dan kita boleh benarkan orang itu buat begitu. Sampai sekarang tak ada tindakan lagi. Dan buat siasatan. Mau siasat lagi kah? La ilaha illallah. Saya tak salahkan mereka. Sorry ya, saya gunakan perkataan kasar sikit boleh? Sebab dia dirakam. Boleh ke tak boleh? Sebab kebanyakan kita ni pegawai kerajaan makan gaji aja. Kita buat ikut arahan. Kita juga buat ikut cita rasa. Faham ke? Pedas sikit tak apa. Soalan lain? Tak maulah, cukup lah. Ada soalan? Isu Allah sini punya pegangan macam mana? Boleh ke tak boleh orang Kristian gunakan perkataan Allah? Okey. Yang kata boleh, kepala sebelah kanan. Yang kata tak boleh, kepala sebelah kiri.
Senang sikit saya nak tengok. Jawab semua tak boleh buka mulut kan? Tak tahu. Nak saya hujah? Pertama, bila isu Allah ni berlaku di Malaysia, pertama kita kena pecahkan isu Allah ni kepada dua peringkat. Peringkat pertama, isu Allah ni, okey? Peringkat pertama adalah mengikut undang-undang Malaysia. Okey, ikut undang-undang. Satu undang-undang. Satu lagi adalah mengikut ajaran Islam. Boleh ke tak boleh? So undang-undang boleh ke tak boleh? Undang-undang tak boleh. Sebab kita ada satu list nama-nama yang agama lain tak boleh gunakan. Boleh faham? Bagi saya rakyat Malaysia, saya ikut undang-undang. Kalau undang-undang kata tak boleh, saya ikut. Undang-undang kata boleh, saya ikut. I am a Malaysian citizen, I will abide the law. I will follow the law. Yang kedua, kalau undang-undang kita tak boleh campur. Kalau kita mau campur, pergi masuk politik. Menjadi wakil rakyat, pergi parlimen, bawa ke parlimen, bincang. Betul ke? Lain-lain saya tak campur. Saya rakyat Malaysia, saya ikut undang-undang. Tapi dalam agama Islam, untuk perbincangan saja. Boleh ke tak boleh? Daripada sudut Islam. Pertama, dalam Islam, kalau nak tahu sesuatu hukum, senang saja. Kalau kita tanya mujtahid, tanya mufti di dunia, tanya dia, boleh ke tak boleh? Apa-apa pun lah kalau kita tanya. Dia akan tanya apa? Dia akan beritahu kita bahawa dalam Islam, semua perkara mulanya harus halal, boleh. Melainkan ada dalil yang jelas dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tak boleh. Secara jelas. Bukan interpretasi. Secara jelas. Kalau tak ada, halal. Ini mineral water halal ke haram? Mana ada dalil Quran kata halal? Adakah? Ada hadis kata mineral water halal tak? No. Dalam Islam, semua perkara mula dengan halal. Yang haram saja disebut. Yang halal tak perlu sebut. Boleh faham ke? So dalam Islam semuanya halal. So penggunaan perkataan Allah mulanya halal. Kedua, kita kata dia tak boleh gunakan Allah. Allah kita punya. Kita orang Islam punya. Ya kah? Okey. Lepas ni solat zuhur kan? Minta imam baca surah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil muslimin. Selama ini kita salah baca tau. Sebab untuk orang Muslim saja, hari-hari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua, Allah Tuhan sekian alam, tiba-tiba kata untuk orang Islam. Ayat Quran diturunkan di Mekah. Kebanyakan ayat-ayat turun mula dengan apa? Ya ayuhan. Allah cakap dengan kita ke cakap dengan semua? So kenapa tak boleh gunakan? Lepas tu kita kata, Bible tulis God. Terjemah dalam bahasa Arab ilah, bukan Allah. Oh ya kah? Terima kasih lah. Kita silap. Nanti saya bawa Bible yang betul. Itu salah. Betul. You're right. Saya pergi negara Arab, saya beli satu Bible dalam bahasa Arab. Tolong terjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu. Ini betul punya Bible. So bahasa Arab semua gunakan Allah. Terjemah dalam bahasa Melayu gunakan Allah ke tidak? Kita kalah dah. Kata nak gunakan Allah. Tak boleh. You mesti gunakan Allah mengikut suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mesti mengikut sifat Allah. Dia tak boleh gunakan luar daripada sifat Allah. Saya nak tanya, siapa kata? Ingat lagi ayat tadi. Kalau kita kata mesti mengikut macam ni, siapa kata? Allah kata ke? Nabi kata ke? Ataupun kita kata? Ingat tau, Islam bukan bapak saya punya. Dan dia bukan bapak kamu punya juga. Kalau kita nak interpret sesuatu, you mesti bagi saya ulama-ulama dunia yang hebat-hebat daripada 4 mazhab, tunjuk saya satu yang kata tak boleh. Yang gunakan suratul Ikhlas kata tak boleh. It is our interpretation. We can't interpret the thing according to how we want it to be. We have to interpret according to what Islam say. Allah say, what the Prophet say. Kita kata mereka tak boleh gunakan perkataan Allah sebab mereka ada hidden agenda. Tahu tak hidden agenda? Hidden agenda Melayu pakai apa? Agenda yang tersembunyi. Sebenarnya Kristian ini tak ada agenda yang tersembunyi. Kristian adalah agama yang dipanggil open secret. Tahu tak open secret? Siapa tak tahu Kristian agama dakwah?
you demam. Semua orang tahu, it is an open secret. So, majoriti agama di dunia, dia kalau nak, dia punya agama boleh sebarkan kepada semua. Betul ke? Kita Islam pun nak juga. Kita pun ada hidden agenda. Oh, dia boleh ada hidden agenda. Kita boleh ada hidden agenda, dia tak boleh ada hidden agenda. What's wrong with that? Kita kata dia tak boleh gunakan perkataan Allah. Okay, saya bagi hujah yang pelik sikit nak. Nak dengar tak? You tak pernah dengar punya. Mau ke tak mau? Pernah baca tak surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30? Ayat itu Allah kata, orang Yahudi memanggil Uzair sebagai anak Allah, orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah dan sebagainya. Pernah dengar tak? Pernah baca tak? Okey. Kita percaya tak ayat ini? Kita beriman tak kepada ayat ini? Kita percaya tak Allah kata begini? Percaya ke tak percaya? Allah kata orang Yahudi panggil Uzair sebagai anak Allah. Bukan ilah tau. Anak Allah. Orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah. Kalau kita kata kita percaya ayat Quran ini betul, kita percaya ini kata-kata Allah. Kalau kita tak benarkan orang Kristian gunakan perkataan Allah, maka apa yang disebut dalam Quran itu sebenarnya tak betul. Tak wujud sama sekali. Can you understand this? Whatever is mentioned in the Quran, Allah said that they use the word Allah. Now you don't allow them to use, which means Allah, what Allah say in the Quran is not true, because it never come to it never happened. And ayat ini juga Allah kata orang Yahudi panggil Uzair sebagai anak Allah, orang Kristian panggil Isa sebagai anak Allah. Persoalan saya, siapakah yang menggunakan perkataan Allah dulu? Yahudi ke, Kristian ke, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ikut sini, Yahudi gunakan dulu. So, siapakah yang sebenarnya perlu minta kebenaran untuk nak menggunakan perkataan Allah? Boleh faham ke? Ini pelik sikit punya hujah, tak biasa dengar orang tak cakap begitu. Tak, ini ilmiah punya hujah. So, point saya, kenapa tak boleh gunakan Allah? Kenapa tak bagi dia gunakan? Kalau dia gunakan perkataan Allah, wow, dia bring benefit to us, you know. Tak bring benefit. Dia, kalau mereka dibenarkan gunakan Allah, dia lagi parah, lagi teruk dia kena. Tak percaya? Jom baca Bible, Gospel of John chapter 14 verse 28. Dan Bible kata, asalnya ayat Jesus Christ kata, my Father is greater than I. Ada rasa apa-apa tak? Tak rasa apa-apa. Cuba tukar perkataan Father jadi Allah. Jesus Christ kata, Allah is greater than I. Disuruh Kristian cakaplah dalam gereja, try to say in the church, dear brother and sister, Allah is greater than Jesus. Cuba cakap. No Christian will speak like this. Faham tak ni? Dalam Bible kata begitu. Kalau dia gunakan Allah, dia lagi teruk. Artinya dia akan lagi lama lagi dekat kepada Islam. Kedua, bila dia gunakan Father, Father mean dia berarti Allah lah. Father. Kalau tanya dia, when you say Father, do you have mental picture? Do you have images? Ada. But when you say Allah, try to say Allah, close your eyes. Is there any mental picture? Is there any images? Tak ada. Betul? This is the God that Jesus asked you to worship in the Bible. Gospel of John chapter 4 verse 24. See, God is spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Gospel of John chapter 5 verse 37. Dia kata, you are neither hear His voice nor see His form. Inilah Tuhannya. Allah. Sekarang ni orang nak gunakan Allah, nak dekat kepada Islam, kita tak nak kasih dia pakai. Kita kata baca, nanti dia gunakan Allah, orang Islam Melayu akan keliru. Orang Islam Melayu baca Quran pun tak yakin, tak amalkan Islam. Allah kat situ pun dia tak keliru. Baca Kristian punya akan keliru. Boleh faham tak cakap apa? The Allah mention in the Quran so many times, you read also you don't get anything. You read the Bible, you will get confused. What are you talking about? Sick people. Faham kau cakap apa ni? Yes, my brother. We are not having debate, I just want to share my experience. Yeah. If you are in KK, in Kota Kinabalu, or in Sarawak probably, you will see the English word Lord, Jesus is Lord. And then the Malay translation is Tuhan. Jesus ialah Tuhan. So
that is the confusion, I think, that why we don't want them to use the word Allah, because they will say Jesus is Allah. You see, a lot of people, ramai kita tak faham kenapa Kristian nak gunakan Allah. Panjang cerita lagi nak dengar ke? Pertama, dalam New Testament, mereka telah gunakan Jesus. Bila rujuk kepada Jesus as a Lord, dia telah terjemah dalam Tuhan. So, kalau sudah gunakan Tuhan di New Testament, Old Testament macam mana menggunakan Tuhan? Sebab itulah dia nak gunakan Allah. Kenapa menggunakan Allah? Sengaja nak berdakwah? Tidak. Sebab Kristian, dia terjemahkan Bible lebih daripada 2,200 bahasa satu dunia. Dan bila mereka terjemahkan satu Bible, di mana-mana negara, dia akan ikut huruf setempat. Kefahaman majority huruf setempat tu, kefahaman dia pencipta, Tuhan tu namanya apa. Dia akan ikut tempatan punya perkataan yang mereka gunakan. Boleh faham tak? Sekarang ni kita tak nak bagi dia gunakan. Kalau saya Kristian saya garanti menang hujah. Nak try tak? Test. Kalau lah, bukan betul. Kalau saya Kristian, contoh. Sekarang ni kita kata, hanya orang Islam boleh gunakan Allah. Agama lain semua tak boleh. Kalau begitu, saya minta sign agreement. Saya minta cari saksi. Saya mau cari saksi satu dunia datang, sign agreement. Cok betul-betul. Hanya orang Islam boleh gunakan. Agama lain tak boleh. Saya setuju, no problem. Bila dah sign, siap. Kenapa? Okey, Kristian mula keluarkan semua. Allah tak mau gunakan dah, tukar jadi God. Tapi masalah sekarang, agama Sikhism, Sri Guru Granth Sahib, kitabnya Punjabi, dia punya kitab Sri Guru Granth Sahib. Dalam kitabnya perkataan Allah disebut begitu banyak kali. Minta dia keluarkan. Nanti dulu. Kitab Hindu, Aluk Upanishad, perkataan Allah disebut begitu banyak kali. Minta orang Hindu keluarkan. Tahu tak apa akan berlaku? Kalau kita suruh dia keluarkan, apa akan berlaku? Mei 13 ulangan. Nampak tak? Kalau kita kata, oh ini nama-nama yang kita, nama-nama list orang Islam boleh gunakan, agama lain tak boleh gunakan. Saya nak tanya, agama lain berhak tak letak satu list juga? Dia bayar teks kan? Dia berhak tak gunakan satu list? Contohnya lah, agama Buddha kata Buddha. Agama Buddha punya, agama lain tak boleh pakai. Fair atau fair? So Kristian kata, Kristian punya. Jesus Christ, Kristian punya. Agama lain tak boleh pakai lah. Sekarang saya nak tanya, mereka nak gunakan Allah, kita tak bagi. Kita kata Allah kita punya. No problem. Tapi Kristian akan kata, dan kenapa you punya terjemahan Quran dalam bahasa English you gunakan Jesus Christ? Kenapa you gunakan Kristian? Kenapa you gunakan kita punya perkataan? Oh, you gunakan kita punya perkataan boleh. Kita gunakan you punya perkataan tak boleh. You punya agama Islam memang agama yang baik lah. Memang menindas orang, memang bully punya. Betul? Bukankah dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 8, Allah berfirman yang bermaksud, Allah suruh kita berlaku adil. Jangan kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, terhadap sesuatu kumpulan menyebabkan kamu tidak melakukan adil. Adil, berlaku adil lah. Itu lebih dekat kepada iman. Allah suruh kita laku adil. Kalau kita boleh gunakan term dia, kenapa dia tak boleh gunakan term kita? Persoalan saya, ada larangan tak dalam Islam kata tak boleh? Faham ke? Di negara Arab, orang Kristian telah menggunakan perkataan Allah. Sebelum kedatangan Nabi pun, orang zaman jahiliah, Arab jahiliah gunakan Allah. Nabi Muhammad SAW, bapak dia Abdullah, hamba Allah. Allah dia digunakan dah. Tak ada orang larang pun. Di negara Arab, ada 14 juta Koptik Kristian. Di negara Arab sekarang, 14 juta Koptik Kristian. Mereka punya Bible semua Allah. Pernah dengar tak? Ulama Arab kata tak boleh gunakan Allah. Ada? Tak pernah berlaku pun. Hanya Malaysia saja. Sebab Malaysia ni lain sikit. Bukan Malaysia, sorry. Semenanjung. Semenanjung ni dia perlukan pelindungan. Dia perlukan undang-undang untuk jaga akidahnya. Macam pokok ni. Ni pokok kita nak. Ini orang Islam lah. Kita nak melindungi daripada dia angin kuat. Kita bina sesuatu tutup. Nak melindungi daripada banjir. Supaya dia tak lemas. Kita buat simen. Nak lindungi dia daripada matahari. So kita tutup. Akhirnya itu pokok boleh tumbuh tak? This is what we are doing. We are not building the akidah of the Muslim, but we try to use the law to protect them. That is not the way. That is not the way. Saya tak tahulah bila kita mau ubah.
Putrajaya. Cukuplah. Allah saya kupas biasanya 2 jam. Ada soalan lain tak? Yang penting yang perlu tanya. Yes. Last but not least. Okey, dia begini. Kita tak nak benarkan orang kita, actually semuanya rujuk kepada Allah. They means Allah, the creator. But the only thing is kita tak benarkan mereka gunakan perkataan Allah sebab kita khawatir mereka akan bermain-mainkan perkataan Allah. Mereka akan bagi image kepada Allah. Mereka akan buat satu patung kepada Allah. Mereka akan gantung perkataan Allah di gereja. Nanti orang keliru, kononnya begitu. That's why we don't allow them to use, but both means the same thing. That's why the prophet say, Anna Rabbana. He never say Anna Rabbakum. He say our God. The prophet acknowledged that all these people there, when people, the Jew and the Christian, they are worshipping Allah. Okay? But just, bagi saya beginilah. I do the closing for you, so it make it easy for you. Sedang mau tidur. Bagi saya, kalau kita tak nak bagi orang Kristian gunakan Allah, boleh. Tapi jangan cakap Islam tak benarkan. Cakap uruf setempat, keadaan setempat di Semenanjung, orang tak biasa. Tak ada budaya sedemikian. Kalau dibenarkan gunakan, boleh menyebabkan kekeliruan, boleh menyebabkan ketidakharmonian, boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. So gunakan undang-undang menghalang mereka kata lebih baik tak gunakan. Hanya satu perkataan boleh menyebabkan masalah perkauman, lebih baik jangan. Untuk keselamatan, untuk keharmonian, so kita elak daripada mereka menggunakan perkataan Allah. Settle tak masalah. Settle. Tapi jangan cakap Islam tak boleh. Cakap Islam boleh. Hanya keadaan setempat kurang sesuai. Orang tak biasa. Orang akan keliru. Boleh ke? Okey. Ada lagi tak soalan? One last. Ada? Wanita tak ada? What is the time now? Oh, ada masa lagi? Yes. Dua soalan, bukan tanya satu soalan. Selalu orang tipu saya terang-terang. Gurau-gurau. Dia kata, Brian nak tanya satu soalan. First dia tanya, di Indonesia mereka letak Allah di apa? Di atas cross gereja. Lepas tu dia kata soalan kedua, dia kata perkahwinan campur dan sebagainya kan. Okey. Yang pertama saya nak tanya, kalau mereka letak Allah gantung kat cross sana, Allah jadi lemah ke? Orang keliru tak? Tak, you tahu itu cross, you tahu itu Kristian. Betul? Okey. Kita orang Islam gantung tak? Allah gantung juga. Bukan Allah saja, Muhammad SAW pun kita gantung. Ayat 1000 dinar pun kita gantung. Kita macam-macam gantung. Quran ni kita bukan baca untuk faham, gantung. Harap-harap boleh halau iblis syaitan. So, for me, Christian Indonesia, they got no problem. Hanya soalan yang kedua saja, kekeliruan sedikit. We are confused. Kita ingat di Indonesia mereka mengamalkan orang Islam boleh kahwin ahli kitab. Betul ke? Not true. Not true. Hanya disebabkan Indonesia ni negara yang banyak corruption. So, bila corruption, orang yang ada kuasa, orang yang ada pangkat, dia boleh lepas. Faham tak? Dia boleh lepas. Dia boleh terlepas. Dia ada caranya. Tapi kalau ikut secara umum, saya selalu bagi ceramah di seluruh Indonesia. Saya bagi latihan di Jogja, di Universiti Gajah Mada, saya bagi ceramah di Bandung, di Universiti Pajajaran, saya bagi di Jakarta Universiti Negeri Jakarta, macam-macam lah saya bagi semua, saya bagi latihan. Saya berhubung dengan Jabatan Agama.
Tapi bila saya tanya semua kata not true. Mereka tidak amalkan kawin ahli kitab. Hanya setengah-setengah orang yang ada kuasa, ada pengaruh, ada whatever, mereka boleh terlepas. Otherwise, memang tak boleh. So yang kita dengar selama ini, that is not true. Faham ke? Tak boleh lah kita dengar beberapa kes kita kata memang diamalkan begitu. Not like that. It's not true. Okay? We cannot generalize. Ada lagi soalan? Ada lagi kah? Tanyalah. Yes. Wow, you two are power everything, huh? Just to keep you entertained also. Oh, good. No, I think in Indonesia, what is Islam is not the official religion. They don't have official religion. Yeah, you're right. So it's not like in Malaysia we have it's in the constitution. Islam is a Right. religion. You're right. And then in Indonesia also, I think the lifestyle in Indonesia is completely different from us. I think in Malaysia you can see Malays, you can see from the costumes and all that. Indonesia you can't tell at all. So they don't have strict, I suppose, Sharia law in Indonesia. So that's why marriage is allowed. Just like in India also, they don't have a strict Sharia law like we have here. But again, I want to bring like a Sabah experience. In Sabah, a lot of people become Muslims during the early days of Malaysia. And it has got nothing to do with the government. I remember when I was small, anybody who are non-Muslim wanted to marry a Muslim, they have to convert. It's like it's something that we do naturally, even before we become independent. So it's got nothing to do with the government's regulation or anything. It's just a practice that they have had before we become independent. So it's something that we have carried over to today. You see, many people, ramai orang tak faham. Ramai non-Muslim dia tanya, dan sahabat tanya, I just keep much of your point that you say, kenapa di Malaysia ni, bila kita nak kahwin dengan orang Islam, kita kena masuk Islam? Kenapa tak boleh saya Buddhis kahwin dengan orang Islam? Macam ni lah campur. Kenapa tak boleh? Kenapa mesti masuk Islam baru boleh kahwin orang Islam? Pernah dengar tak orang tanya begitu? Cakap dengan dia, you tak payah masuk Islam kahwin kita orang Islam. Masalah tu bukan you tak payah tukar masuk Islam. Masalah tu kita tak boleh kahwin you. We can't marry you in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse 221. Allah forbid, Allah melarang kita kahwin orang musyrik. Lebih baik kamu kahwin seorang hamba daripada kamu kahwin seorang perempuan princess ataupun princess Melayu apa? Putri. So, jadi sebenarnya bukan dia tak perlu masuk Islam kahwin kita. Kita tak boleh kahwin dia. This is the rules. We can't marry you. Number one. Number two. Kalau dia Christian, dia tanya soalan ini, I kata, first, we can't marry you. Tapi even if I want to marry you, also cannot. Why? Your Bible forbid it. Dalam Bible mengharamkan, melarang orang Kristian kahwin dengan orang yang bukan Kristian. 1 Corinthians chapter number 6 verse 14. Dalam Bible melarang. So if I want to be a Christian also cannot. I can't marry you. You see the thing? So sometimes we must learn how to turn the table, how to explain to people. Soalan? Tak ada soalan memang tak? Semua ni macam malaikat lah memang, Masya Allah. Yes. Tadi Brother Lim banyak tentang akidah. Okay, actually di Malaysia ni kalau kita tengok dari segi pendidikan awal budak-budak kita terapkan pada satu air lebih. Tapi kita kurang terapkan kepada build dan akidah. Okay, so saya rasa dalam di Malaysia ni akidah orang faham bila ucap la ilaha illallah je. One akidah dia. So, tapi the build, how to build that akidah, I think that's much problem in Malaysia. Now, for example lah, kita percaya ubat tu lebih berkuasa daripada Allah sebab kita makan ubat itu sebelum kita sembahyang. Betul lah. So, what your opinion? Maksudnya, sahabat tanya, kita punya kefahaman biasanya la ilaha illallah kira akidah dah. Sebenarnya akidah ni kita kena betul-betul mengenali Allah. Betul-betul mengenali Allah adalah Rabb.
Allah adalah Rabb tu apa? Lord. Yang Tuan, yang mencipta seluruh alam ini, yang memberi rezeki, yang memberi cahaya, yang memberi nyawa, yang memberi udara. He is the one who give everything. Dan kita tak boleh kata ada sesiapa yang boleh bagi sedemikian. Kalau kita boleh menyekutu sesuatu dengan Allah, kita kata dia pun yang bagi rezeki. Oh, so sorry. Ini kita boleh jatuh kepada syirik. Boleh jatuh kepada syirik. Dan sifat-sifat Allah kita tak boleh berikan kepada orang yang lain. Saya tak tahu you all belajar Fardu Ain macam mana. Kalau you belajar Fardu Ain, you test my question. Tengok you pass. Semua dah belajar Fardu Ain kan? Hello? Boleh test? Boleh ke tak boleh? Bagus. Soalan pertama, buktikan Allah wujud. Oh ada, dia kata lihatlah alam ini. Betul? Jawapan ni universal ke tak universal? Kalau tak percaya kita tanya orang Kristian, buktikan Tuhan kamu wujud. Kristian pun kata, lihatlah alam ini. Tanya Hindu, lihatlah alam ini. Adakah ini cara bagi jawapan? That is not the right way. Tak cukup. Jawapan tu tidak universal. Sebab semua agama akan gunakan hujah yang sama. Kedua, orang tanya, kamu ada mata tak? Ada. Kamu dapat lihat Allah tak? Siapa pernah lihat Allah? Kalau tak pernah lihat, macam mana kamu tahu Allah itu wujud? Allah maha berkuasa tak? Tak jawab maksudnya Allah tak maha berkuasa. Senang cerita. Maha berkuasa ke tidak? Kalau maha berkuasa, boleh tak Allah lakukan segala-galanya? Are you sure? Kalau boleh, kenapa Allah ciptakan malaikat? Hello? Kalau Allah boleh buat kerja-kerja semua, kenapa Allah nak ciptakan malaikat untuk buat kerja-kerjanya? Nauzubillah. Ini seolah-olah tunjukkan Nabi, Allah tak mampu dah buat kerja-kerja semua. Dia ciptakan malaikat untuk meringankan bebannya, dia boleh relax lah, minum teh contohnya lah. Boleh tak Allah lakukan segala-galanya? Boleh ke tak boleh? Saya bagi satu chance lagi. Fikir masa-masa sebelum jawab. Boleh tak Allah lakukan segala-galanya? Ya, mereka kata boleh ya. Sekarang jawab soalan seterusnya. Boleh tak Allah buat kerja iblis? Boleh tak Allah buat kerja jahat? Jawab. You say Allah can do everything. Boleh ke? Allah boleh buat kerja jahat? Boleh tak Allah cipta satu Allah lagi macam dia? Boleh ke tak boleh? Kita tahu why you're talking. Nak lagi ke? Tak ada jawapan dia tau. Tanya Ustaz you. Nak jawapan ke? Tak ramai orang nak. Tak payahlah. No demand, no supply. Ingat kita rules. Okay. Kita pergi laju punya. Saya bagi jawapan pendek sebab masa tak. Pertama, kalau orang tanya kita, buktikan Allah wujud. Okay? Kalau boleh, jangan kata lihatlah alam ini. Ini tradisional punya. Tak mau. Ketinggalan zaman ulu-ulu punya. Kita kena buktikan Allah wujud. Cakap dengan dia. Kalau saya akan kata, dia buktikan Allah wujud kan? Tahu tak fakta sains? Pakar saintis hari ini, dalam abad yang ke-20 ini, okay, telah membuktikan bahawa alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Dalam abad yang ke-20 ini, okay, penemuan sains yang paling hebat adalah alam ini sentiasa berkembang. Tahu tak alam ini sentiasa berkembang? Penemuan inilah yang membuktikan alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Kedua, penemuan ini juga buktikan secara indirect siapakah pencipta yang sebenar, siapa tak layak jadi pencipta. Macam mana? Saya buat ringkas punya ya. Harap you boleh faham. Alam ini sentiasa berkembang. Boleh faham? Kalau ikut masa lah, dia sentiasa berkembang. Kalau kita konstan masa, kembali kepada masa, apa akan berlaku kepada alam ini? Dia akan mengecil lah. Mengecil. Dia akan sampai satu tahap setitik. Maksudnya apa? Maksudnya alam ini ada permulaan. Maksudnya alam ini telah dicipta setitik oleh pencipta.
daripada tanpa apa-apa. Daripada setitik itulah dia berkembang makan masa 13 hingga 15 bilion tahun dan telah terjadilah alam yang kita duduk hari ini. Maksudnya apa? Alam ini dicipta, wujudnya pencipta. You suka tak suka, sudah terbukti wujudnya pencipta. Boleh faham? Tak cukup. Sekarang kita nak tahu siapa pencipta yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada belajar fizik tak? Wah, semuanya pakar-pakar tapi merendah diri, betul? Ingat lagi tak kita belajar fizik di sekolah? The basic fizik. Segala-gala dalam alam ini, segala-gala dalam alam ini, segala-gala dalam alam ini. Ulang 3 kali. Segala-gala dalam alam ini, semua mesti ada masa, ada ruang, ada jisim. Everything in this universe, you must have time, space and mass. Boleh faham? Tapi sebelum alam ini dicipta, ada masa, ruang dan jisim tak? Masa, ruang dan jisim adalah ciptaan Tuhan kepada Allah, kepada alam ini. Tapi sebelum alam ini wujud, ada masa, ruang dan jisim tak? Tak ada. Tapi pencipta wujud tak? Pencipta wujud tak? Wujud. Maksudnya apa? Maksudnya the true pencipta yang sebenar, the true creator, dia sendiri di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Tengok Tuhan-Tuhan yang orang sembah hari ini, semuanya ada masa, ada ruang, ada jisim. Sains kata apa? Ini bukan pencipta lah, ini ciptaan lah. Nak tahu siapa pencipta? Minimum kriteria luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Sebab itulah kita hari ini, tahu tak, kita selalu kata Allah tahu segala-galanya. Allah tahu segala-galanya. Macam mana kita dah buktikan Allah tahu segala-galanya? Senang. Alam ini yang besar tu, saya kecut jadi menjadi kecil. Boleh faham? Boleh faham ke? Nah, segala-gala dalam alam ini, kecil ini, dalam semua ada masa, ada ruang, ada jisim. Orang yang ada dekat dalam, macam kita lah. Kalau kita kat dalam, kita tahu tak apa yang akan berlaku esok? Tak tahu. Sebab kita dijatuh dalam masa. Betul? Allah di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Dia di luar. Dia tahu apa yang telah berlaku, dia tahu apa yang sedang berlaku, dia tahu apa yang akan berlaku. Sebab dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Sebab itulah Allah tahu segala-galanya. So nak cari Tuhan, inilah Tuhannya. Tuhan yang luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Dan perkataan masa, ruang dan jisim menjawab satu ayat dalam Quran secara scientifically. Surah Ikhlas yang kita hari-hari baca. Allahus Samad. Allah tak ada permulaan, tak ada akhir. Allah tak memerlukan apa-apa. Samad maksudnya Allah di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Bukti tak? Wujudnya Allah, wujudnya pencipta. Siapa pencipta? Mana itu lebih meyakinkan? Lihatlah alam ini meyakinkan ke? Atau jawapan ini? Okay, nak mana satu? I don't have which one to want me to answer. Mana satu nak saya jawab lagi? Malaikat. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kalau Allah Maha berkuasa, Allah boleh lakukan segala-galanya. Berhati-hati dengan perkataan Allah boleh lakukan segala-galanya. Do you know Malay? Tahu tak Melayu? Okay. Do you know English? Everything. What is the meaning of everything? Segala-galanya. Apa maksud segala-galanya? Everything. What is the meaning of everything? Everything means everything. Betul? Be careful. The words everything, God can do everything. Ini bukan terminologi kita orang Islam. Ini terminologi orang Kristian. Beware, be careful. Okay, begini. Dalam Islam, tahu tak Quran? Dalam Quran, selain daripada Allah berkata-kata dalam Quran, siapa lagi bercakap dalam Quran?